Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kelantan versus Sarawak United. Yang mana perlawanan ini adalah perlawanan SMJ Cup yang terakhir. Kelantan berjaya menundukkan pasukan Sarawak United dengan keputusan 3-2. Gol Kelantan dijaringkan oleh Nur Syamil, Belford dan juga Fazrul. Manakala gol Sarawak United dijaringkan oleh Uceh dan juga Gopi Rizki. Pada perlawanan ini boleh saya katakan pasukan Kelantan berjaya untuk mendominasi dan pasukan Sarawak juga berjaya untuk menunjukkan satu momentum yang baik. Jadi kedua-dua pasukan beraksi dengan sangat cemerlang lah pada perlawanan ini. Namun rezeki lebih memihak kepada Kelantan. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kelebihan dan juga kekuatan pasukan Kelantan yang boleh saya puji pada perlawanan ini. Yang pertama adalah di bahagian sayap, iaitu bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri pasukan Kelantan. Nampaknya mereka mempunyai pemain sayap yang laju dan boleh dikatakan berskill, iaitu Zulfahmi dan juga Nathaniel di first half sebelum mereka ditukarkan dengan Fazrul dan juga Ikhwan. Yang mana boleh saya katakan keempat-empat player yang bermain di bahagian sayap tersebut menunjukkan satu kualiti dan juga corak permainan yang bagus. Mereka berani untuk lawan dalam situasi 1v1 dan mereka juga berani untuk masuk ke dalam kotak penalti. Bahkan Fazrul berjaya untuk menjaringkan gol pada perlawanan semalam. Jadi boleh saya katakan memang bahagian sayap Kelantan ini adalah kunci utama kepada gerakan-gerakan dan juga build up yang cuba mereka lakukan pada perlawanan semalam. Itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan Kelantan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Kelantan adalah mengenai right back dan juga left back mereka, iaitu Cik Arif dan juga Arif Amiruddin. Yang mana right back dan juga left back mereka ini dari segi ofensif, iaitu mereka memang bermain di wide area sangat-sangat untuk memastikan yang mereka boleh support dan juga memberi bantuan kepada pemain-pemain sayap Kelantan seperti Nathaniel dan juga Zulfahmi dengan melakukan overlapping ataupun dengan melakukan underlapping. Tetapi apa yang pasti mereka berdua ni memang offensive style, dua fullback yang suka untuk membantu bahagian serangan. Jadi apabila mereka terlalu untuk membantu bahagian serangan, maka bahagian sayap pasukan Kelantan akan ada support. Bahkan mereka juga sering memberi support kepada bahagian midfield Kelantan yang diketuai oleh Sheikh Sobri dan juga Dani Armin. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyebabkan Kelantan boleh kawal ataupun ada ball position yang banyak di bahagian sayap dan boleh menggerakkan serangan dan juga build up di bahagian sayap dan juga bahagian tengah dengan sangat-sangat baiklah pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, yang saya suka yang ketiga tentang pasukan Kelantan adalah tentang Nur Syamil. Yang mana Nur Syamil semalam bermain sebagai second striker di belakang Kevin Belford. Yang mana beliau menunjukkan satu performance yang bagus. Sebab apa? Sebab season lepas pun kita tahu dia adalah top scorer untuk pasukan Kelantan sebagai pemain tempatan dan beliau menunjukkan satu corak permainan yang bagus. Beliau boleh beraksi dengan sangat baik, mempunyai chemistry dan juga persefahaman yang baik dengan Kevin Belford dan berjaya menjaringkan gol yang pertama hasil lorongan daripada Belford dan untuk menewaskan goalkeeper pasukan Sarawak iaitu Taufik. Yang mana beliau cepat untuk membaca game lah. Jadi boleh saya katakan beliau adalah orang yang akan menghubungkan bahagian tengah Kelantan dengan bahagian serangan, dan Nur Syamil juga adalah orang yang akan menghubungkan bahagian winger Kelantan dengan bahagian serangan Kelantan ataupun bahagian attacking Kelantan lah. Jadi Kelantan dah ada seorang second striker ataupun seorang yang boleh bertindak sebagai connector kepada bahagian tengah dan juga bahagian sayap untuk supply bola di attacking force pasukan Kelantan. Jadi benda tu sedikit sebanyak membantu bahagian serangan Kelantan untuk lebih ada struktur yang bagus dan ada supporting play yang baik dari pemain-pemain dan juga teammate mereka sendiri. Itu benda yang boleh saya puji tentang pasukan Kelantan. Dan yang terakhir adalah Belford, yang mana semalam memang Belford dalam 3 game dalam saingan SMJ Cup beliau menunjukkan satu aksi yang sangat cemerlang lah. Dan semalam beliau berjaya untuk 1 assist memang dan 2 assist 1 gol. Memang satu tindakan yang sangat cemerlang daripada Belford yang boleh bermain sebagai true striker. Bahkan beliau bukan sahaja boleh bermain sebagai seorang penyerang untuk menjadi deal finisher, tetapi ataupun untuk orang yang menyudahkan peluang-peluang yang ada, tetapi beliau juga pandai untuk turun ke bawah untuk minta bola, hold bola dan juga dia pandai juga untuk open bola ataupun open gameplay dan mencari rakan-rakan dengan hantaran-hantaran yang tepat untuk menjadikan diri beliau sebagai assister.
ataupun assister lah kan, ataupun sebagai seorang assist. Jadi beliau juga boleh berperanan untuk menjadi orang assist kepada teammate untuk jaringkan gol, dan beliau juga boleh menjaringkan gol. Jadi boleh saya katakan dia mempunyai work rate yang tinggi, dia pandai cari ruang dan dia pandai untuk buka ruang untuk Kevin Belford. Satu striker yang lengkap untuk saingan Liga Premier. Namun apakah kekalahan ataupun apakah kelemahan pasukan Kelantan pada perlawanan ini? Kelemahan pasukan Kelantan adalah di bahagian pertahanan, yang mana macam saya cakap, bahagian pertahanan yang diketuai oleh Yusri dan Khairul Helmi Johari, kedua-dua player ni adalah sangat-sangat bagus sebagai centre back. Akan tetapi macam saya cakap awal-awal tadi, yang saya puji adalah fullback pasukan Kelantan, iaitu right back dan juga left back yang ofensif, yang mana mereka sering untuk naik ke atas. Jadi apabila mereka berdua ni sering naik ke atas, maka selalunya Kelantan akan ada 2 centre back sahaja di belakang. Yang tu pun kalau Sheikh Sobri support baru akan jadi 3 centre back. Jadi apabila ada Khairul Helmi dan juga Yusri sahaja sebagai 2 centre back, 2 full back Kelantan ni mereka lambat untuk regroup untuk membentuk back 4, ataupun mereka lambat untuk tutup space mereka di bahagian full back. Jadi apabila mereka lambat untuk lawan dengan pasukan Sarawak United yang menggunakan kaedah counter attack dan juga high pressing ni, maka senanglah untuk Sarawak United menggunakan space atau ruang kosong yang ditinggalkan oleh right back dan juga left back ni untuk exploit ataupun untuk penetrate bahagian pertahanan Kelantan. Disebabkan itulah pasukan Sarawak boleh menjaringkan 2 gol. Sebab di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, left back dan juga right back pasukan Kelantan semalam lambat untuk tutup ruang tersebut dan lambat untuk balik kepada posisi asal ketika mereka di counter ataupun ketika mereka diserang. Itu memang kelemahan yang agak ketara lah yang boleh saya nampak untuk pasukan Kelantan, dan mereka boleh perbaiki benda tu. Jangan risau kan, Liga pun lagi 2 minggu baru start. So benda tu sahaja yang masih lagi perlu diperbaiki. Dan dari segi fitness, kecergasan pun mereka juga boleh improve lagi a lot, untuk terutamanya di bahagian tengah. Sheikh Sobri boleh jadi holding midfielder yang baik, dan dia perlukan seorang player yang boleh bergandingan dengan dia untuk memberi dinamik yang bagus di bahagian tengah, untuk memastikan yang dia mampu bertahan, dan dia juga ada orang yang boleh support dia untuk membantu bahagian serangan. Jadi benda tu sedikit sebanyak untuk pasukan Kelantan lah. Secara overall Kelantan bermain dengan baik. Ada winger yang laju, striker yang bagus, assistant kepada striker yang bagus. Defend boleh dikatakan terlalu ofensif. Mereka juga perlu tahu dan cepat untuk cover balik mereka punya tempat kosong, untuk memastikan yang mereka tidak diborosi dengan gol-gol mudah seperti breakthrough counter attack. Jadi itu untuk pasukan Kelantan. Kita masuk untuk pasukan Sarawak United pula. Untuk pasukan Sarawak United pada game ni, mereka menunjukkan yang mereka masih lagi ingin mengekalkan dengan formation back 3 yang diketuai oleh Stuart Work bergandingan dengan Kayla Harrison dan sebagainya. Tetapi apa yang menjadi masalah kepada back 3 pasukan Sarawak ni adalah masalah yang sama yang dihadapi oleh KL City ketika mereka menentang Negeri Sembilan, iaitu regroup, iaitu dalam pembentukan back 5 pasukan Sarawak juga agak lambat, yang mana ketika Sarawak di attack, mereka sering kali senang untuk ditembusi bahagian pertahanan disebabkan ruang-ruang kosong yang ada. Contohnya gol pertama dari Nur Syamil, bagaimana Belford berjaya mencari ataupun melorongkan bola di bahagian tengah disebabkan defensive line pasukan Sarawak yang terlalu open dan terlalu tinggi. Jadi senanglah untuk kena counter disebabkan Sarawak memang main defensive line yang agak tinggi dalam setiap game disebabkan back 3 mereka, dan untuk wing back mereka pula lambat untuk cover. Sebab apa? Sebab kena counter, mana nak perasan, so banyak. Jadi benda tu perlu diperbaiki untuk pasukan Sarawak. Yang kedua, pasukan Sarawak juga perlu perbaiki antara dinamik di bahagian midfield, yang mana sebelum ni mereka ada holding midfielder. Mereka akan bermain dengan 2 double pivot, iaitu SB Not dan juga Zahri Azri. Tetapi Zahri dah pindah ke Selangor, tinggal SB Not. Maka untuk bermain dengan single pivot, untuk SB Not bermain sebagai seorang diri di bahagian defensive midfielder, nampaknya beliau tak boleh nak menjalankan tugas tersebut dengan baik. Jadi apabila beliau tak boleh menjalankan tugas tu dengan baik, beliau perlukan seorang backup untuk memastikan yang beliau ketika diserang, beliau boleh buat kerja beliau, iaitu pressure dan juga boleh buat tackle-tackle yang agak keras kepada pasukan lawan. Sekiranya beliau tak ada backup, beliau nak buat semua tu, beliau nak cover the whole mid, dan dalam masa yang sama beliau nak support bahagian attacking, agak susah lah untuk beliau buat 2 kerja dalam satu masa. Sebelum ni ada Zahri Azri backup kepada beliau, tapi dah Zahri keluar, mereka terpaksa bermain dengan single pivot. Itu kelemahan yang kedua.
Kelemahan yang ketiga adalah boleh saya katakan bahagian attacking force pasukan Sarawak, terutamanya di bahagian attacking midfielder. Mereka masih lagi tak ada connection antara mid dan juga bahagian serangan. Jadi susahlah juga untuk bermain sedemikian. Bahkan untuk posisi wingback, mereka juga tak ada player yang boleh bermain dengan overlapping macam dulu. Dulu ada mereka bermain dengan sangat baik pada season lepas. Canturu, Gopi ada fitness yang bagus. Tapi pada season kali ni, waktu pre-season, mungkin saya takkan nampak lagi lah gerakan-gerakan yang menarik dari bahagian kiri dan juga kanan. Mungkin waktu Liga Super kita akan nampak benda tu, kita tak tahu. Tapi sepanjang SMJ Cup, Sarawak masih lagi tercari-cari identiti mereka yang sebenar. Yang mana season lepas di bahagian tengah attacking midfielder mereka ada Sandro untuk backup bahagian tengah untuk membantu attacking force. Tetapi season ni mereka dah tak ada Sandro. Jadi mereka masih lagi memerlukan seorang pemain nombor 10 untuk membuka game dan juga memberi support kepada attacking force pasukan Sarawak di bahagian tengah dan juga bahagian sayap lah pada perlawanan-perlawanan akan nanti. Secara kesimpulannya, kedua-dua pasukan beraksi dengan baik, tetapi Kelantan berjaya untuk exploit dan juga mengenal pasti kelemahan Sarawak yang bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Jadi senang kena counter dan senang untuk pemain-pemain sayap Kelantan yang laju untuk exploit bahagian pertahanan pasukan Sarawak. Pasukan pertahanan pasukan Sarawak, betul ya? Dan itu sahaja. Assalamualaikum.